Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Pada hari ini, saya akan teruskan dengan bidang Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 100 dengan tajuk Generasi Unggul. Anak-anak boleh rujuk buku teks, muka surat 35 hingga 39. Jadi pada hari ini anak-anak, kita akan sama-sama membaca ayat Al-Quran daripada Surah At-Taubah ayat 100. Okey, jadi anak-anak semua dengar bacaan, cuba ikut di dalam hati dan mari kita lihat hukum-hukum tajwid yang kita baru sahaja pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Okey. Jadi untuk hukum tajwid yang telah kita pelajari minggu lepas, fiha abada. Jadi di sini, ayat ini, kalau kamu lihat, okey, ada tanda panjang, tanda misai ini di dalam dua kalimah. Ini adalah mad jaiz munfasil. Maksud mad adalah memanjangkan bacaan. Abada. Okey, apakah hukum mad abada? Okey, kalau anak-anak ingat, ini adalah mad iwad, iaitu huruf mad yang berbaris dua di atas dibaca dengan satu baris ketika wakaf dan panjangnya adalah dua harkat. Dan akhir sekali, Fauzul Azim. Ini adalah juga mad yang dibaca panjang ketika wakaf, iaitu mad arid li sukun. Jadi di dalam ayat ini ada 3 hukum mad yang kita boleh jumpa. Selain daripada itu, mad asli yang biasa kita nampak. Okey. Jadi anak-anak bolehlah baca dan lancarkan bacaan dan supaya anak-anak boleh baca dengan baik bersama dengan guru mata pelajaran pendidikan Islam masing-masing. Okey, kita lihat intisari ayat. Ayat yang pertama. Okey, kita tengok satu persatu maksud ayat. Was-sabiqunal awwalun. Dan orang yang terdahulu, iaitu orang yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Minal muhajirin wal ansar. Dalam ayat ini ada dua kalangan yang disebut muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan. Serta orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maksud ayat seterusnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredai mereka dan mereka pula meredainya. Kalau kita lihat ayat radhiyallahu anhum, ini yang kita sering bersebut setelah menyebut perkataan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'adda lahum jannat. Allah juga menyediakan untuk mereka syurga-syurga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terusnya, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Kita dah lihat maksud ayat. Sekarang kita lihat pula apakah yang
boleh isi yang kita boleh kupas daripada ayat ini. Baiklah, anak-anak, di sini diceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi. Ini adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Kalau kita lihat, 4 orang daripada mereka yang kita kenal adalah Khulafa ar-Rashidin, iaitu Saidina Abu Bakar, Khalifah yang pertama, Umar, Khalifah kedua, Saidina Uthman bin Affan, Khalifah ketiga, dan seterusnya Saidina Ali bin Abi Talib, Khalifah yang keempat. Okay. Seterusnya, apakah maksud sahabat dari segi bahasa dan dari segi istilah? Sahabat yang dari segi bahasa adalah yang mendampingi. Dari segi istilah pula, sesiapa yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya serta meninggal dunia dalam Islam. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi bertemu dengan manusia di sekeliling baginda, ada yang memeluk Islam dan ada yang tidak memeluk agama Islam. Sahabat Rasulullah kebanyakannya terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Apa maksud Muhajirin? Muhajirin adalah penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah. Mereka berhijrah ke Madinah dan tinggal di sana. Muhajirin, orang yang berhijrah. Contoh sahabat baginda dalam kalangan Muhajirin adalah Hamzah bin Abdul Muttalib serta Abdullah bin Mas'ud. Manakala sahabat Rasulullah daripada golongan Ansar ialah bermaksud penduduk Madinah yang beriman kepada Rasulullah dan membantu golongan Muhajirin semasa peristiwa hijrah. Jadi kaum Ansar adalah penduduk asal Madinah yang membantu golongan Muhajirin. Di antara sahabat daripada golongan Ansar adalah Ubadah bin As-Samit serta Anas bin Malik. Seterusnya kita lihat sahabat baginda ada lebih daripada 100,000 orang. Dan sahabat yang paling akhir meninggal dunia ialah Abu At-Tufail Amir bin Wasilah Al-Laiti pada tahun 110 Hijrah ataupun 728 Masihi. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, As-Sabiqun Al-Awwalun, tadi daripada ayat kita nampak Wasabiqun. Jadi golongan ini adalah golongan Muhajirin yang berhijrah sebelum perjanjian Hudaibiyah. Seperti yang kita tahu, perjanjian Hudaibiyah berlaku sebelum Nabi dapat membuka kota Mekah. Okey, jadi itu adalah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Seperti 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah. Manakala As-Sabiqun Al-Awwalun juga termasuk golongan Ansar yang mengikat janji setia ketika perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Perjanjian Aqabah ni berlaku sekiranya anak-anak ingat ketika perkara peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ini diambil daripada tafsir Al-Munir. Pengiktirafan, apakah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat baginda? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala meredai para sahabat. Yang kedua, para sahabat dijanjikan kemenangan. Walaupun para sahabat hidup dalam keadaan yang susah atau miskin di dunia, tapi mereka akan dijanjikan kemenangan di akhirat. Allah meninggikan darjat para sahabat yang berjuang di jalan Allah. Dan akhir sekali, Allah memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka. Jadi mereka sangat berkasih sayang. Walaupun ada di antara mereka yang berlainan kaum, yang berlainan warna kulit.
Walaupun ada daripada golongan kaya dan ada daripada golongan miskin, mereka masih berkasih sayang sesama sendiri. Okey, dan akhir sekali pengajaran ayat, kita hendaklah berlumba-lumba dalam urusan kebaikan. Fastabiqul khairat, agar menjadi seperti as-sabiqun al-awwalin. Kita menjadikan contoh sahabat sebagai role model. Yang kedua, kita hendaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat supaya beroleh kebahagiaan berpanjangan. Apa contoh nikmat yang diberi oleh Allah? Nikmat Islam, nikmat panca indera yang lengkap, nikmat rezeki. Yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri dari mencaci dan menghina para sahabat kerana mereka ialah golongan yang diredai Allah. Ada di antara orang-orang munafik yang ingin mengapi-apikan dan menghina para sahabat demi kepentingan mereka. Jadi kita perlu mengelakkan daripada tergolong di antara mereka ini. Dan terakhir, kita hendaklah berusaha dengan menjadikan amalan para sahabat sebagai contoh ikutan supaya mendapat syurga yang abadi. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.